Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabuddin. Terima kasih banyak kerana anda menonton channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi isu berkaitan tentang satu masjid merbuk yang agak menarik masjidnya, tetapi ada beberapa isu yang sedang hangat pada hari ini. Tapi sebelum kita tengok isu tu, kita tengok dulu keadaan masjid berkenaan yang saya juga tengok video berkenaan pada beberapa hari ini. Ustaz Firdaus Firabib, saya tengok di channel TikTok beliau yang mana satu rakaman daripada muktamar masjid-masjid serantau di Kuching, Sarawak. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Masjid Al-Bushra Merbuk, macam mana kami boleh mencapai apa yang kami telah capai sekarang. Penjenamaan semula masjid yang mana sebelum ni dinamakan sebagai Masjid Jami' Pekan Merbuk, dan kemudian 2019 mendapat perkenan tuanku untuk dinamakan semula sebagai nama Masjid Al-Bushra Merbuk. Bila kita nak bicara berkaitan dengan ekonomi, yang pertamanya tentang ekonomi masjid itu sendiri. Macam mana kita nak cari duit, nak dapatkan dana dan sebagainya. Yang kedua, ekonomi yang kita nak sebut hari ini adalah tentang ekonomi Islam, ekonomi yang kita boleh membantu masyarakat kita sendiri. Minta dekat jawatan kuasa supaya kita boleh robohkan tembok dan juga pagar masjid. Kita nak memberi satu mesej bahawa masjid bukanlah tempat untuk kita tutup. Masjid adalah tempat yang orang boleh masuk 24 jam. Masjid tanpa pagar, masjid tanpa tembok, kami tak tutup lampu sampai ke pagi. Dan rumah gad bukan berada di depan pintu pagar masjid, tapi rumah gad berada di dalam masjid. Nak bagi tahu, nak jumpa gad, masuk masjid dulu. Dan alhamdulillah selama 4 tahun kita merobohkan pagar dan tembok masjid. Wallahi sampai sekarang tak berlaku lagi pecah tabung masjid. Tak berlakunya pecah tabung dalam masjid. Kami ambil pula tabung, letak tepi jalan, dan kita dipertandingkan, dicalonkan oleh Botek untuk dipertandingkan ASEAN Public Toilet Standard, dan kita mendapat kejayaan tersebut dan diangkat penghargaan sebagai tandas awam standard ASEAN di peringkat kebangsaan baru-baru ini. Alhamdulillah kita siapkan air telaga wakaf yang mana masyarakat anak karya sendiri yang berada berhampiran dan luar daripada karya boleh datang ke masjid untuk mendapatkan air secara percuma yang telah ditapis dan boleh terus diminum. Kita adakan kawash di Masjid Al-Bushra Merbuk. Inilah food court. Kita ada Al-Bushra Mat. Kemudian kita ada Al-Bushra Bistro. Kita ada Halo Al-Bushra. Kemudian fasa ketiga C, kita ada Dobi Layan Diri 24 jam, dan kemudian kita ada Muslimah Spa and Salon untuk kita-kita aja. Kemudian kita ada barbershop spa, dan kemudian kita ada Al-Bushra Studio. Kita ada Al-Bushra Cetak, boleh buat banner dan sebagainya, nak print apa pun semua kita boleh cetak, nak buat baju dan sebagainya. Dan sekarang alhamdulillah hampir siap tandas yang lebih mesra kepada muslimah. Dan di antara pencapaian Masjid Al-Bushra Merbuk adalah Tokoh Ma'al Hijrah 2022 masjid terbaik negeri Kedah kategori luar bandar. Jangan pernah takut menggunakan duit orang infak. Sebab apa orang boleh berinfak, orang boleh bagi? Sebab orang tahu kita dah memanfaatkan duit dia. Ini tuan-tuan, duit tuan-tuan yang tuan-tuan infak, kita bangunkan tandas mesra muslimah RM176,000. Kami tak simpan duit tuan-tuan. Semalam dia infak 2 sen dan pagi ni dia infak lagi 2 sen. Nama dia Muhammad Izzat. Kalau dia pernah dia tengok live ni, dia nak sebut nama dia. Dia ni orang yang hebat sebab dia mampu nak melakukan transaksi walaupun hanya 2 sen. Kita pun hari ni tak tahu dia sedekah tak sedekah. Kita tunjuk apa yang kita lakukan. Insya-Allah di luar sana, apatah lagi di dalam Malaysia yang mudah untuk memberi ini, hanya tunggu di mana tempat untuk kami nak letakkan duit kami. Daripada yang kita tengok tadi agak padu Masjid Al-Bushra Merbuk di negeri Kedah ni, dan satu kenyataan yang bagus daripada Ustaz Firdaus Firabib ni, iaitu jangan takut untuk guna duit untuk orang infak, dan mereka telah gunakan, mereka telah buktikan yang mereka gunakan pada tempat yang sepatutnya. Sangat-sangat menarik apa yang Ustaz Firdaus Firabib dan juga tim yang juga jawatan kuasa di Masjid Al-Bushra Merbuk buat, dan saya rasa ini adalah satu perkara yang bagus yang masjid-masjid
masjid yang lain juga perlu lakukan benda yang sama. Sampai tembok masjid pun tak ada. Maksudnya tak ada pagar untuk masukkan masjid. Masjid boleh masuk 24 jam. Idaman daripada ramai orang. Sahabat-sahabat, walaupun kita tengok bagaimana masjid ini agak cantik, ini agak bagus dan mesra, orang ramai dan sebagainya, tetapi adalah jadi juga orang duk mengata. Mulut orang ni tak habis-habis duk mengata, sehingga ada juga yang komplain berkaitan tentang gaji yang diberikan kepada pekerja-pekerja di masjid berkenaan. Jom kita tengok apa yang Ustaz Firdaus Firabib sebut. Assalamualaikum warahmatullahi. Video kali ni agak marah. Selalu hampa dah nampak saya ceria, lari, seronok, dah nampak dah gelak-gelak apa semua, tapi kali ni saya marah. Isu viral yang saya nak jawab pada hari ini adalah berkaitan dengan gaji cleaner yang kita bayar sebanyak RM500 sebulan. Zalimnya masjid ni. Ni saya nak jawab elok-elok. Baik, masjid kita ada 3 orang cleaner. Sekarang tengah bercuti lagi seorang. Jinggai 2 orang saja cleaner. Lepas ni kita bayar RM500 sebulan. Lepas ni kerja 8 jam daripada pagi sampai 5 petang ke? Saya nak tanya. Lepas kerja daripada pagi, daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang ke? Lepas kerja 30 hari ke? Tak ada cuti ke apa? Ni saya nak jawab. Yang pertama, cleaner yang kita allowance ini, yang kita bayar dekat mereka RM500 sebulan, mereka kerja sebulan 15 hari saja. Mai hari ni, esok tak mai, ataupun hampa boleh tukar suka di antara hampa. Contoh kata, saya tak boleh mai lah hari ni, saya kena pergi Putrajaya, tukar di antara hampa. Kami pun tak ambil tahu lah, kami pun tak membebankan hampa. Hampa mai cuci tandas waktu pagi, lepas tu habis kerja, balik. Lepas tu sat lagi pula, mai pula belah petang. Lagi cuci pula tandas. Malam pun kami tak bagi mai, hampa duduklah dengan anak-anak hampa. Waktu kerja fleksibel, RM500 bayar sebulan. Baloi tak baloi saya nak tanya. 15 hari saja kerja. Ni kita nak tambah lagi 3 orang kaki tangan untuk cleaner. Lah ni seorang tengah cuti 2 orang saja. 2 orang saja, ambil tambah seorang lagi nak cover hak seorang ni. Lepas ni jadi 3 orang. Agak-agak kalau 3 orang kerja sebulan, takkan dia nak kerja 15 hari? Takkan dia nak kerja sampai 30 hari? Kalaupun jadi 8 jam. Saya nak tanya. Kemudian, kalaulah kata kami pihak masjid menzalimi pekerja-pekerja dekat sini, zalimnya bayar RM500 nak makan apa? Saya tanya, kerajaan dulu. Pasal apa kerajaan? Dah lama dah menzalimi kami, imam, siak. Yang siak dibayar RM450 sebulan. Siak dibayar RM700 sebulan. Kena mai 5 kali sehari. Mai kena mai subuh, zuhur, asar, maghrib, Aisyah. Lepas tu pula kena cuci, kena hampak kapet, kena bersihkan masjid. Lepas tu pula kalau bila tak ada dia pula kena azan. RM750 sebulan. Hampa sanggup dah nak kerja? Saya tanya. RM750. Ada yang masjid RM450 sebulan. Nak bayar dekat siak. Hampa sanggup ke tak nak kerja? Sebelum nak tanya saya menzalimi pekerja-pekerja yang dekat sini. Tanya dulu. Kerajaan dah berapa puluh tahun dah menzalimi institusi agama. Orang yang berkhidmat untuk agama kita dekat dalam masjid ni. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadual kita bagi dekat mereka sangat-sangat fleksibel. Ikut suka hampa, hampa nak atok sesama sendiri. Tak jadi masalah. Kadang-kadang nak abang kata, hujan pun tak mai. Kita pun tak tanya, hujan kita pun tahu kesian. Hujan tak mai, kita pun tak potong gaji hampa. Bayar macam tu juga. Lepas tu tak cukup dengan tu. Yang kerja dengan kita adalah daripada kalangan asnaf. Tak cukup dengan kita bagi dekat hampa RM500 sebulan. Hampa pula boleh pergi buat kerja lain. Boleh pula pergi berniaga. Boleh pula hampa duk pergi cari pendapatan-pendapatan tempat lain. Hampa pun boleh pergi jalan-jalan. Dalam masa yang sama, kita bagi lagi food bank dan sebagainya. 15 hari sebulan. Selang-selang. Kadang-kadang mereka buat tukar sama tukar. Kadang mereka buat seminggu. Kawan ni kerja seminggu. Kadang kawan ni kerja seminggu. Kadang-kadang kawan ni kerja 2 hari. Kawan ni pula kerja 2 hari. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, nak bagi tahu pasal apa suka kaitkan. Bila mana ada isu berkaitan dengan saya ataupun dengan masjid, pasal apa hampa suka kaitkan dengan politik. Oh ni ustaz pah lah ni walaun, ni lah ustaz lebay apa semua. Apa nak kaitkan pasal apa? Adakah dalam konten-konten saya selama ni saya menceritakan tentang politik? Adakah saya duk masuk dalam live hampa saya duk maki-maki hamun hampa? Adakah saya buat live yang berkaitan dengan politik? Adakah saya buat komen-komen? Ada tak saya buat konten-konten yang berkaitan dengan politik, nak menjatuhkan kerajaan dan sebagainya, apa ni tak jangan pangkah ini, jangan pangkah yang nu? Adakah saya buat benda-benda itu? Pasal apa nak serang saya berkaitan dengan politik? Dan yang seterusnya, saya nak tanya, pasal apa suka kaitkan dengan kereta? Oh, Bilal, jawatankuasa masjid, tu imam, naik kereta besar-besar, pasal apa? Saya nak abang, tu Bilal, elon dia berapa? Tu Bilal, elon dia RM900 ya sebulan. Pasal apa boleh pakai kereta-kereta besar? Dia apa kerja? Dia apa berniaga? Kami punya bendahari elon RM200 ya sebulan. Tapi dia kaya. Kereta apa 3-4 biji. Tokek Petronas kot. Takkan hak tu pun kita nak petikai. Tu pasal apa suka nak kaitkan? Oh, AJK boleh lah kaya, boleh senang apa semua. Dekat cleaner apa semua, apa banyak gaji murah. Tolong fikir Azad. Dan saya nak tanya kepada sepupu, kepada cleaner tersebut. Ada tak mai jumpa saya? Tak puas hati, kita keluarkan surat tawaran.
waktu bekerja. Walaupun kita letak tulis dekat sini, kena main masuk kerja pukul 8 pagi. Hampa buatlah cuci-cuci apa semua. Kita tetapkan sampai pukul 12. Betul pukul 3 petang kena main pula. Ada tak kami kata, oh tak habis kerja, masa tak sampai lagi, hampa tak boleh nak balik. Dah, hampa habis kerja, hampa balik. Yang penting tandas hampa jaga. Cuci elok, orang nak main guna tandas teresa. Yang tu saja. Fleksibel kita bagi dekat hampa. Hujan pun tak main. Kita tanya tak, oi hujan tak kira lah hujan tak hujan, hampa kena buat tugas. Ada tak? Tak ada. Tak, hujan tak boleh nak main. Hampa tak main. Kita pun tak pernah tekan hampa. Dan kita pernah bincang dalam jawatan kuasa. Bila mana tandas muslimah baru siap, adakah kita perlu tambah lagi seorang lagi cleaner? Jadi kita kata nak tambah cleaner ataupun kita nak tambah pendapatan mereka. Jadi kita bincang daripada 400 naik kepada 500. Kita bincang balik, tak payahlah. Daripada kita tambah lagi satu kaki tangan, apa kata kita tambah sikit masa untuk mereka bekerja, tapi tetap fleksibel. Tambah sikit masa tu akan bertambah sebab apa? Kena cuci 2 tandas. Satu tandas sini dan satu tandas sana. Daripada kami ambil lagi seorang cleaner, lebih baik kami tambah pendapatan mereka daripada 400 naik kepada RM500. Tugas nak jaga tandas, tugas siapa? Tugas siap. Berapa elang siap? 700 sebulan. Kan? Kita bahagikan pula, biarlah siap jaga dalam masjid sudahlah, kan? Yang ni bagilah orang lain jaga. Kita bahagikan tugas dan kita bahagikan pendapatan, semua boleh merasa. Okey, mungkin ada orang kata, apa guna bahasa tak elok sangat kan? Kalau tak mau kerja satu sudah kerja sini. Kita cabang benda yang betul. Kalau kita tak mampu nak kerja dengan apa yang kami bagi, dengan elong yang masjid tawarkan, tak payah. Ramai lagi asnaf yang ada dalam karya ni yang nak bekerja, yang perlukan kepada pendapatan. Dan kerja ni tak terikat langsung. Hampa ni tak ada masalah, hampa kerja fleksibel. Kami tak pernah tekan hampa. Hampa sakit, kami bagi lagi duit. Hampa sakit, kita tak pernah paksa suruh hampa main kerja. Hampa beranak, kita bagi lagi duit. Walaupun dia hanya allowance, dia bukan gaji tetap untuk hampa. Jadi tolong fikir-fikir sana. Takkan hampa sebabkan satu isu ni hampa nak jatuhkan di sisi masjid ni yang orang boleh dia main singgah macam ni. Kan? Masjid ni terbuka. Masjid yang kita buat boleh semua orang boleh masuk. Masjid yang kita bagi peluang untuk orang boleh berniaga, orang boleh bekerja, tambah pendapatan dan sebagainya. Tapi sebab satu isu hampa nak jatuhkan di sisi masjid, nak jatuhkan saya sendiri. Fikir-fikir tengok. Boleh tak tu? Padu-padu dah tu kenyataan daripada Ustaz Firdaus Firabib sebut tadi kenyataan dan satu komen beliau, react beliau berkaitan tentang isu kezaliman masjid. Itu perkara biasa sebenarnya. Kadang-kadang bila orang tengok keadaan masjid tu dah padu bagus dah, tapi dicari juga masalah dekat mana yang ada dekat situ untuk dijadikan isu, untuk dijadikan konten. Gaji cleaner 500 bulan memanglah nampak sikit, sangat sikit pun, tapi cumanya isu dia kat sini saya boleh percaya dia bukan gaji dekat sini mungkin allowance cleaner lah. Dalam keadaan kita sebut RM500 ni dia sangat-sangat rendah lah. Cuma kalau kita kata RM500 dengan cara kerja yang berkaitan dengan RM500 yang sesuai dengan RM500, hang boleh datang pagi kemudian cuci-cuci balik, kemudian waktu petang pula datang untuk cuci-cuci balik dan ia dapat dimanfaatkan oleh orang ramai. Saya rasa RM500 tu dah cukup berbaloi sangat dah. Demikian juga yang diangkat oleh Ustaz Firdaus Firabib tadi berkaitan tentang kalaulah RM500 ini dibagi kepada cleaner itu dianggap sebagai zalim, macam mana RM700 atau RM750 yang dibagi kepada siak. Yang mana siak ni bukan takat kena jaga masjid, dia bukan takat kena jaga luar masjid, dia kena jaga tandas masjid, dia kena jaga persekitaran masjid, dia kena jaga kebun masjid. Macam-macam dia kena jaga, tapi dia kena bayar RM750. Kalau isu zalim ni diangkat, maka ada siapa lekah yang lebih zalim dekat sini? Adakah kerajaan negeri lebih zalim daripada masjid, ataupun kerajaan pusat lebih zalim daripada masjid, ataupun autoriti agama lebih zalim daripada masjid? Yang kita kata masjid ni dah bagi manfaat yang cukup banyak kepada orang ramai. Demikian juga satu kenyataan yang cukup bagus yang mungkin dapat membuka minda kita apabila Ustaz Firdaus Firabib sebut berkaitan tentang isu Bilal, imam dan sebagainya naik kereta mahal-mahal, lalu dikatakan mereka seolah-olah mereka ini telah menggunakan duit masjid. Sebenarnya hakikat orang yang kata macam tu mungkin dia tak pergi masjid, mungkin dia tak kenal orang masjid, mungkin dia tak tahu tentang aktiviti masjid, mungkin dia tak kenal dengan orang-orang yang menjadi jawatan kuasa dekat masjid-masjid, dekat PIBG dan sebagainya. Mereka ni selalunya daripada kalangan orang-orang yang dah ada jawatan, mereka dah ada kerja sebelum ni ataupun masih lagi bekerja dan mereka nak memberikan khidmat. Cuma dalam sistem masjid ataupun sistem organisasi mereka dapat allowance. Sebab tu dia angkat bendahari dapat allowance 200, imam berapa ratus,
sangat dia dapat allowance. Jadi dia bawa kereta besar-besar tu, adakah dia ambil daripada duit masjid? Agak sukar kalau kita nak kata dia masuk, dia ambil duit masjid, melainkan kita boleh buktikan bahawa dia ambil duit daripada masjid. Wallahu ta'ala alam. Saya sangat bagus, saya sangat sokong apa yang dilakukan oleh Ustaz Firdaus Rabib, dan saya juga selalu tengok konten-konten beliau, yang mana konten beliau ni banyak berkaitan tentang isu masjid, isu kaum muda dan sebagainya. Dan masjid beliau, Masjid Al-Bushra Merbuk Kedah itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat futuristik, sangat-sangat dikehendaki pada hari ni. Saya tengok tadi dalam video dia tadi pun ada orang bukan Islam kemungkinan masuk ke bilik air yang disediakan di dalam masjid. Cukup-cukup bagus. Kita harap masjid-masjid tempat lain pun buat seperti mana hari seperti ini, dan kita berikan sokongan kepada Masjid Al-Bushra Merbuk dan juga masjid-masjid yang seumpama dengan. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, di kesempatan ini juga saya nak sebut kepada anda untuk kita join dalam projek Sahih Al-Bukhari. Kita nak infak ke masjid-masjid. Mungkin Masjid Al-Bushra pun kita nak try juga. Kukuk dia orang berminat buku Sahih Al-Bukhari. Buku Sahih Al-Bukhari ni kita nak bagi dekat masjid-masjid, dan kita akan cari ustaz-ustaz yang mungkin telah mengajar di situ. Mereka akan mengajar kitab Sahih Al-Bukhari. InsyaAllah jika anda nak bantu, nak join projek kita ni, anda boleh tekan dekat link dekat bawah ataupun dekat akaun dekat bawah ni. Anda boleh masuk dekat situ insyaAllah. Dan sahabat-sahabat, untuk update terkini, kita sudah ada 31 naskah buku Sahih Al-Bukhari yang telah diinfak. Kita perlukan 100 naskah. Kita masih perlukan 69 set lagi. Jom sama-sama dalam projek memandaikan umat dengan Allah. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya.